Baik, tuan-tuan, satu akta baru berkenaan dengan 3R telah pun dikeluarkan. Saya pun tak dapat detail lagi. Nanti saya tanya dengan Fahmi kalau ada detail. Fahmi sokong cadangan akta baru tangani pihak mainkan isu 3R. Menteri Komunikasi berkata dia menyokong cadangan untuk melaksanakan undang-undang baru yang mengenakan hukuman kepada mereka yang memainkan sentimen 3R. Royalty, Religion and Race. Saya mengalu-alukan cadangan itu. Saya percaya ada ruang untuk kita melihat undang-undang semasa dan melihat apa yang kita lakukan untuk tambah baik. Katanya selepas menghadiri persidangan Global Komunikasi Budaya Media Contemporary di Bangi hari ini. Semalam, Menteri Jabatan Perdana Menteri Zalina Osman mendedahkan akta baru itu serupa dengan Akta Penyelenggaraan Keharmonian Kaum Singapura tetapi dalam konteks tempatan. Pada masa itu, Azalina berkata sebarang kesalahan membabaikan 3R diletakkan di bawah akta hasutan yang mana perbuatan itu lebih menjurus kepada unsur jenayah menyebabkan pendakwaan mengambil masa yang lama kerana prosedur undang-undang. Dia berkata akta yang dijadikan itu mungkin dipanggil Akta Negara dan Bangsa telah dibantangkan kepada Kabinet semalam dan mendapat maklum balas positif. Sementara itu, Fahmi melahirkan rasa kecewa terhadap ahli politik tertentu yang meneruskan eksploitasi sentimen 3R walaupun amaran telah dikeluarkan oleh Raja-Raja Melayu, Perdana Menteri dan juga polis. Dia mencadangkan penubuhan unit khusus dalam Suruhanjaya Komunikasi dan polis untuk memantau mereka memainkan isu 3R. Dalam perkembangan berasingan, Ketua Polis Negara mendedahkan bahawa polis telah melancarkan siasatan terhadap Menteri Besar Kedah Sanusi berhubung isu 3R dalam ucapan yang beliau viral baru-baru ini berkenaan dengan isu yang Sanusi sebutlah. Saya belah nak main lagi video itu, tetapi isunya basically menyentuh tentang Sultan Selangor, isu tentang Sultan Selangor. Yang dia kata memilih amir pendek dan sebagainya kan, dia buat ucapan dekat live dia. Saya nak ceritalah tuan-tuan kan, dalam surah An-Nas ini, betul kan saya kalau tersilap, kalau auzubillahi binas min syarril nas kan, dalam surah tu minal jinnati wan nas, dari satu ayat tau, minal jinnati wan nas, di kalangan jin dan manusia. Yang meniup was-was di kalangan kita ni tuan-tuan bukan setakat jin tau. Syaitan ni bukan di kalangan jin saja. Syaitan ni juga ada di kalangan manusia. Kan? Dia akan meniup was-was di dalam hati kita. Apa ciri-ciri syaitan yang nak meniupkan was-was? Baru-baru ini Sanusi dia berceramah. Dan saya tak nak share video tu, tapi saya akan paraphrase je apa yang dia cakap. Dia kata, tuan-tuan, ini saya nak buat cerita Sanusi ya. Tuan-tuan, dia kata, komplot nak menunjukkan Anwar itu bukan kaki liwat, dia kata. Dia buat komplot. Komplotnya macam mana? Konon-kononnya daripada belakang Elizabeth Tan terlanggar Anwar Ibrahim. Lepas tu konon-konon Anwar minta nombor telefon budak perempuan nak tunjuk yang dia bukannya kaki liwat. Ini Sanusi kata. Tuan-tuan, kenapa dia kata demikian? Lepas tu kita melenting. Inilah dia, Menteri Besar tak guna. Dia bukan kisah. Dia tak kisah benda semua tu. Yang penting dia buat damage dulu. Ini saya panggil Silkhanas. Tadi saya ada main lagu band nama Silkhanas. Silkhanas ni tuan-tuan, kalau ikut band itu, Silkhanas ni maksudnya the beast ataupun makhluk gemuk. The beast ni apa dalam bahasa Melayu? Kita panggil dia sebagai siluman lah. Siluman ni makhluk jadian. Dia, the beast ni macam, dia bukan syaitan. Syaitan tu satu hal, dia macam syaitan jugalah. Tapi Silkhanas ni satu makhluk yang kerja dia adalah nak buat macam tu je. Dia buat onar. Itu kerja dia. Dan dia kata sebab tu saya anggap dia ni macam Silkhanas lah kan, the beast tu kan. Apa beast bahasa Melayu? Apa beast bahasa Melayu? Kalau ni satu makhluk jahat lah, kita kata satu makhluk yang jahat, yang kawan kepada syaitan. Dia ni lebih kurang macam tu lah kan. Apa nama dia? Apa nama yang itulah geng-geng itu. So dia kata dia buat satu ni lah, dia buat satu apa orang kata, satu video. Dia buat satu ucapan mengatakan, tengok, itu sebenarnya komplot tu, nak menunjukkan Anwar itu bukan pelewat. So konon-kononnya dia terlanggar seorang perempuan, dia minta nombor telefon perempuan, dia kata macam tu. Tuan-tuan, saya nak cerita, tak kisah pun dia nak buat komplot, tak buat komplot, tapi point dia nak sampaikan dari situ, bagaimana dia nak kaitkan juga liwat. Liwat tu dengan Anwar Ibrahim. Sedangkan arwah Tuan Guru Nik Aziz sendiri berkata, Tuan Guru Nik Aziz ni di dalam parti PAS, dalam parti dia sendiri berkata, siapa yang percaya liwat ni bodoh. Siapa yang percaya cerita Anwar itu liwat adalah orang yang bodoh, tuan-tuan. Kan, orang yang bodoh. Jadi Sanusi ni bodoh lah. Saya cakap Sanusi aku tak cakap. Yang cakap Nik Aziz mungkin dia tak guna perkataan bodoh lah, tetapi sewaktu dengannya lah. But point dia, kenapa Sanusi tetap nak gunakan perkataan itu, tuan-tuan? Kenapa?
dia nak timbulkan kekacauan. Itu tugas dia. Kerja Sanusi ni memang tugas dia nak timbulkan kekacauan. Sanusi ni tak pandai mentadbir pun. Sanusi ni kena scam je. Tuan-tuan, isu PX KXP Kulim Airport tu, dia kena scam. Isu apa orang kata dia buat dekat tambakan di Langkawi, dia kena scam. Dia bukan reti pun baca account. Dia tak reti, tuan-tuan. Orang jelas kat dia bilion. Oh, dia pun nganga. Bilion. Dia tak reti. Tapi pandai dia adalah orang macam ni, level dia adalah dia level pandai bercakap macam orang bodoh. Sebab dia sendiri memang bodoh. Dia kalau kita cakap tentang, kita tengok hari tu bila Rafizi bercakap di atas pentas tentang apa orang kata kenapa kalau kita tengok bila kita kata public PFI public financial initiative ini, kenapa benda itu akan membebankan kerajaan in the long run. Yang penting kita kena tengok dollar and cents. Kita kena ada financial viability. Dia kata kita kena ada financial viability. Kita tengok muka Sanusi atas pentas tu, dia macam dia sengih tu. Dia tak faham. Dia tak faham Rafizi tu cakap apa. Dia tak faham pun tentang apa yang Rafizi duk cerita tu, tuan-tuan. Itu yang dia sengih. Iya, dia tak faham. Tak percaya kau tanya dia. Okey, kalau dia faham, dalam ceramah-ceramah dia tu dia duk bahaskan kenapa Rafizi salah. Perasan tak, ceramah dia tak satu pun membahaskan kenapa Rafizi salah. Daripada poin mana dia salah, apa argumen Rafizi yang tak betul yang dia kena betulkan. Tak ada. Sebab dia tak faham. Itu sebab dia. Dan ketidakfahaman dia itu menyebabkan yang ni lah kita nak faham level pemikiran orang PAS. Pemikiran pemimpin macam ni yang dia orang suka. Tuan-tuan, dia tak suka tengok ceramah-ceramah yang berfakta macam ni, yang membincangkan tentang GDP, tentang GNI, tentang apa undang-undang, mengkaji itu dan ini. Dia tak faham. Majoriti yang tengok saya dan mendengar saya ni adalah mereka yang bijak pandai. Saya dah kaji dah. Majoriti kita ni yang tengok live saya, yang betul-betul yang selain daripada Seluang dengan Walaon ni lah. Selaon kan, Seluang dan Walaon ni, majoriti kita yang lihat saya ni adalah mereka yang bijak pandai. At least daripada background yang memang faham apa yang saya nak ceritakan. Majoriti. Kalaupun sekolah tak tinggi, tetapi sekurang-kurangnya mereka ada pengalaman dalam pekerjaan, dalam kehidupan, dan mereka suka melihat live saya kerana dia kata berfakta. Tetapi majoriti lagi ramai orang, dia suka jenis yang macam Sanusi. Sanusi ni, tuan-tuan, dia tak perlu cerita fakta panjang sangat. Dia sembang dan temerang, kemudian dia akan cerita benda yang bodoh. Dia cerita benda bodoh. Dia cerita tentang Sultan Selangor, lantik Amir, dia kata. Kan? Dia kata kita tengok Sultan Kedah satu galo. Amir ni macam mana dia boleh lantik Amir? Dia pertikaikan Sultan Selangor lantik Amir. Dia pertikaikan Sultan Selangor lantik Amir. Itu yang dia kena siasat sekarang ni. Kan? So, kita tengok level Menteri Besar Kedah ni bagaimana. So, bila level Menteri Besar Kedah sebegitu, tak mustahil juga dia ni pernah kena scam. Ni saya nak cerita, tuan-tuan. Dia pernah kena scam. Cuba pergi tanya dia tentang isu Papua New Guinea. Balak di Papua New Guinea sewaktu dia jadi menteri, jadi setiausaha politik Ustaz Azizan dahulu. Pergi tanya dia isu tu. Terlepas juga baru-baru ini tular satu surat. Dia meluluskan tentang kemasukan China, orang China ke something like that. Tular satu surat tentang perkara itu. Nak bawa apa? Bawa REE yang dia kata berapa? 73 trilion ringgit atau trilion USD, saya tak ingat lah. Kan? 60 lebih trilion ringgit dia kata. Padahal yang ada di Kedah sekarang ini, dia kata. So, dia ni mudah kena scam. Dia orang yang mudah kena scam. So, level dia, bila level dia level rendah dan bodoh macam tu, so bila dia kena scam, kita faham lah dia kena scam, tuan-tuan. Tetapi kita yang bijak pandai, jangan melenting. Wabi Fadlina jangan melenting. Fahmi Fazil jangan melenting. Ni orang bijak-bijak pandai, tuan-tuan. Rafizi pun tak melenting. Saya nampak Rafizi tak melenting lah. Yang lain tu buat je kerja. Biar kami kat bawah ni macam saya ni, tak apalah, kami ni bantai dia tak apa. Sebab tu saya senangnya saya panggil dia Sil Khanas je. Kan? Dan level pemikiran orang-orang PAS ni, tuan-tuan, ni macam ni lah. Saya bagi contoh ni kan. Ni contoh. Kita naikkan banner Anwar Ibrahim kan, Malaysia Madani. Ini dekat air hitam, dekat mana ni? Dekat Kedah. Bukan sekat kat Kedah, kat Terengganu pun kena koyak. Tadi ada kawan saya dekat Terengganu duk cerita. Dia kata apa? Perbuatan menconteng wajah PM, perbuatan politik melampau. Perbuatan menconteng wajah Perdana Menteri pada papan iklan di sekitar Kedah
disifatkan perbuatan menjurus kepada permainan politik ekstrim yang tidak sepatutnya berlaku. Now, saya tak nak baca panjang itulah. Kenapa dia berlaku? Kenapa dia berlaku? Dia berlaku disebabkan ada pemimpin yang membenarkan perkara itu berlaku. Bila pemimpin di level Sanusi, pemimpin di level pemikiran Sanusi, anak buah dia tuan-tuan agak-agak fikir macam mana? Dia macam ni, pepatah Melayu, guru kencing berdiri, anak murid kencing berlari. Kalau guru tu dah kencing berdiri, maksudnya kalau guru tu pun dah standing dia punya ping, dia kencing berdiri, maksudnya orang Melayu ni ada dia kencing duduk. Kalau dalam toilet zaman dulu lah kan, kencing berdiri. Anak murid kalau tengok tok guru kencing, dia lebih lagi. Dia punya lajak tu lebih lagi, akan lebih daripada tok guru dia. Kalau kau berburu ke padang datar dapat rusa belang kaki, berguru ke palang ajar ibarat bunga kembang tak jadi. Pantun Melayu tuan-tuan. Berburu ke padang datar dapat rusa belang kaki. Inilah dia. Orang yang tak ada pengalaman, orang yang bodoh, orang yang tak tahu, tak ada ilmu, nak jadi tok guru, nak jadi pemimpin kepada walaun dan seluang di Kedah. Itulah kesan akibat dia. Dan kebodohan dia tu, IQ dia tu well known. Itu saya kata, yang pemimpin lain jangan melenting. Biar kami je yang panggil dia bodoh. Tak apa. Dan dia suka ni tuan-tuan. Kan? Minal jinnati wan nas, di kalangan jin dan juga manusia. Jin ni, setan ni tuan-tuan, dia suka. Dia suka orang seru nama dia. Dan setan ni ada di kalangan jin dan juga manusia. Minal jinnati wan nas. Daripada kalangan jin dan juga kalangan manusia. Inilah dia Sanusi. Setan manusia. Tak, kau tahu, kau ajar kau dengan Sanusi. Alah, jangan kata aku kurang ajar. Pandang diri muka dia dahulu. Saya dengan Sanusi beza 2-3 tahun je tuan-tuan. Beza kami umur ni tak jauh. Dia tua sikit je dari saya. So kalau saya nak panggil dia setan, saya nak panggil dia bodoh, sekali saya lah. Dia panggil orang lain selamba dia, apa pula aku tak boleh panggil dia. Dia macam ni. Kenapa saya tak panggil orang Menteri Besar Terengganu ke, Menteri Besar Kelantan ke, saya tak panggil macam tu sebab mereka beradab. So saya boleh panggil dia Sanusi bodoh, saya boleh panggil dia Sanusi setan. Simple je. Dan you tak beradab, jangan expect orang akan beradab dengan